Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiil Karim wa ala alihi wa ashabil kiram wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi wajibati alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna, fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم، يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Al-Hidayah serta jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatidzah, sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ya, sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kita rafa'kan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di saat dan ketika ini, di permulaan hari kita, Allah taala masih lagi pilih kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang taat perintahnya. Ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah semalam jatuhnya matahari, kita tutup tirai tahun 1444 dan bermulanya masuknya maghrib itu bermulalah kita buka tirai baru 1445 Hijrah. Jadi alhamdulillah semalam, malam tadi dan hari ini subuh, dengan rahmat kasih sayang Allah taala diberi kita lagi kelapangan masa buat satu pengorbanan, sedikit masa kita hijrah, tinggalkan rumah kita seketika, kita pergi ke tempat yang Allah paling suka. Dan rumah itu kita pasti akan tinggalkan selama-lama. Kita pergi ke satu tempat cari bekalan.
untuk kita bawa tinggal satu tempat yang kita akan duduk di sana selama-lama. Jadi mudah-mudahan dimulanya hari 1 Muharram 1445 ini jadi sebagai satu permulaan yang baik untuk kita, dan insya-Allah Allah permudahkan urusan kita dunia akhirat, amal ibadah dimudahkan hingga kita jumpa 1446 Hijrah mudah-mudahan. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung pelajaran kita yang lalu di muka surat 78 berhubung dengan muwafiq masbuk lagi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sedang hadirin hadirat, Allah beri kita lagi kelapangan masa yang sangat hari ini yang sangat bertuah lah. Ada orang yang langsung tak ada masa, dipanggil azan langsung tak ada masa, tak lapang, sempit masa nak ke masjid. Hari ini kita diberi kelapangan masa sampai ke masjid. Sampai ke masjid hari ini kita diberi kelapangan masa solat berjamaah. Ada yang sabang masjid setakat tumpang berak kencing tak dapat berjamaah, kita diberi lapangan masa. Kemudian itu selepas kita solat subuh berjamaah diberi lagi lapang masa, duduk seketika. Ada yang hari ini semuanya tak sempat, tak ada masa sampai bila. Jadi bersyukur hari ini kita diberi ruang-ruang, diberi seketika mengisi ruang yang ada. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya, ada manfaat untuk kita semua. Ya, imam sudah melewati sekurang-kurang had rukuk yang dikira. Hari ini kita datang, kita sebagai orang yang masbuk. Apa maksud masbuk? Yang nak kejar-kejar lah kalau ikut kan masbuk, ya, musabaqah atau lumba-lumba itu jadinya. Jadi cepat pergerakan, cepat perjalanan, nak laju kerja kejar imam, dia namakan masbuk. Kalau muwafiq kan sama-sama kan. Maksud lain dah disebutkan. Jika masbuk mendapati imam telah melewati sekurang-kurang had rukuk yang dikira, ini sudah hampir kepada i'tidal, sami'allahu liman hamidah, itu dah mula meninggalkan kerja rukuk, maka sepakat ulama mengatakan ia tidak mendapat rakaat. Dan jelas kat sini pun kita telah dibincangkan banyak tentang i'tidal rasa yang lepas. I'tidal yang dikira untuk rukuk yang dikira untuk mendapat satu rakaat bersama imam ialah rukuk yang dapat qadar tuma'ninah. Bagi siapa? Bagi orang yang masbuk, yang dia telah membaca ataupun telah melafazkan a'udzubillah terlebih dahulu, ataupun dia telah lafazkan Allahu akbaru kabira sebelum baca suratul Fatihah. Jadi dia kena selesaikan surah Fatihah itu. Dia mesti dapat apa? Dia mesti dapat, yang situ tidak. Yang situ dia mesti dapat rukuk bersama sujud imam yang kedua. Minta maaf. Yang ini bagi yang tidak baca a'udzubillah dan tidak baca Allahu akbaru kabira, bila imam rukuk maka dia wajib rukuk, dan rukuk itu mesti dapat qadar tamakninah yang disebutkan pada lafaz. Qadar panjangnya ialah qadar subhanallah, bukan qadar subhanallah tapi qadar subhanallah. Ruha dua harakah, Allah dua harakah. Itu ialah ukuran ataupun anggaran tamakninah yang paling pendek. Jadi kalau tak dapat rukuk bersama imam maka tidak dapat dikira tidak dapat rakaat. Seperti inilah kita orang yang masbuk, maka kita pun tadi telah baca a'udzubillah, kita telah baca Allahu akbaru kabira, atau begitulah. Kita kena dapat rukuk bersama sujudnya imam yang kedua paling lambat. Dan kalau kita masuk dalam masbuk itu tak ada baca apa-apa pun, selepas takbir kita terus saja baca suratul Fatihah, atau tak sempat baca apa-apa, imam sedang rukuk, maka kita terus pergi rukuk. Sedangkan kita sampai tangan kita di lutut, belum qadar tamakninah, imam dah sami'allahu liman hamidah, maka rukuk itu tidak dikira. Kita rukuk taruh ayat tangan di kepala lutut kita, imam pun sami'allahu liman hamidah, bermakna kita belum dapat rukuk yang sempurna, qadar tamakninah bersama imam.
Tapi tadi kalau kita sempurna rukuk kita dan kita dapat sempat qadarkan subhanallah, imam pun sami Allah, itu dapat. Imam dah bangkit tadi, ataupun imam baru pergerakan nak bangkit, ataupun kita sampai imam pun bangkit sebelum kita qadar masa itu, maka rukuk itu tak dikira. Maka sebagian ulama mengatakan ia tidak mendapat rakaat kerana tadi tidak dapat qadar rukuk sama imam sepanjang sekadar tamakminah. Walau bagaimanapun wajib ia mengikuti perbuatan imam di mana ia mula dapat bersama. Tadi imam rukuk, kemudian kita tak sempat nak rukuk. Imam rukuk, kita tak sempat nak rukuk. Imam sami Allahu liman hamidah, kita pun turun rukuk. Perjumpaannya di tengah jalan, imam sami Allah, kita pun turun rukuk. Tadi dah beritahu, maka rukuk itu tidak dipakai nanti. Bila dia i'tidal, maka ikut saja perbuatan imam. Tetapi bila imam bagi salam, ingat yang tadi tu tidak dikira rakaat, maka dia kena tambah. Yang tadi tu yang tak dapat sama imam tadi, kada tamakninah, ingat yang itu dia kena tambah satu rakaat. Kemudian yang ini pula, dia tak sempat rukuk, dia takbir, imam pun sami Allah liman hamidah. Dia takbir Allahu akbar, takbir ihram, imam pun sami Allah liman hamidah. Tiada hak bagi dia untuk rukuk. Dia takbir Allahu akbar, imam pun sami Allah liman hamidah. Tiada hak bagi dia untuk rukuk. Kalau dia rukuk tu rukuk yang lara, tak pakai, maka dia kena tengok apa imam buat lepas ni. Kena tengok apa imam buat lepas ni. Lepas rukuk i'tidal imam tadi, tentu imam pergi sujud, dia terus mengikut perbuatan imam pergi sujud. Tak ada lagi rukuk kerana imam dah i'tidal. Okay. Nak kena tahu ini siapa ni? Ini orang yang tak baca a'udzubillah dan orang yang tak baca Allahu akbar kabira. Imam rukuk, dia mesti rukuk. Imam tak rukuk, imam apa? Imam i'tidal, dia mesti i'tidal. Sebab apa? Dia tak salah. Sebaliknya tuan, kalau dia baca a'udzubillah, maka dia kena teruskan Fatihah. Imam rukuk, dia jelas teruskan Fatihah. Imam i'tidal, dia teruskan Fatihah. Imam sujud satu terus Fatihah, imam sujud dua, jaga. Bila imam sujud dua yang lambat tadi ni yang masbuk, pastikan dia telah dapat rukuk bersama sujudnya kedua imam. Siapa orang ni? Orang yang lepas takbir dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi macam gini senang ya, kalau masuk dah lewat, kita pasti tak dapat bersama imam rukuk. Jangan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jangan baca Allahu akbar kabira, lepas dia takbir Allahu akbar terus bismillah. Orang ini Fatihah di imam tanggung. Senang. Siapa yang lepas takbir dia terus baca bismillahirrahmanirrahim, Fatihah kan. Ini tak payah habiskan kalau imam rukuk, dia wajib rukuk. Tapi kalau kita lepas Allahu akbar, kita baca Allahu akbar kabira, orang ini dia baca Fatihah satu ayat, bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk dia tak boleh rukuk, dia mesti habiskan Fatihah. Kerana apa? Kerana tadi dia dah melakukan satu bacaan sunat, namanya a'udzubillah, ta'awudz ataupun bas ataupun apa? Takbir. Ni doa iftitah awal. Mudah-mudahan jelaslah kat situ. Dan insya-Allah kita tak akan jadi orang masbuk, mudah-mudahan. Ya, jadi tadi kalau kita datang, imam rukuk, kita takbir, kita tak sempat rukuk bersama imam, maka kita tunggu. Imam i'tidal, kita tunggu dalam i'tidal imam. Imam sujud, kita terus sujud. Ingat, itu tak dapat rakaat. Sekalipun rukun-rukun solat yang dilakukan itu tidak dikira. Buat aja imam sujud, kita terus sujud. Imam duduk antara dua sujud, terus sujud antara dua sujud. Rukuknya tak ada. Kerana apa? Kerana tak sempat kerja rukuk tadi lepas takbir. Maka dengan itu setelah salam imam, ia wajib menambah satu rakaat penuh. Rakaat penuh kenapa? Tadi rakaat pertama si masbuk tadi tidak dapat rukuk bersama imam. Berikut, jika ia mendapati imam sedang tasyahudil akhir, yang datang ni kita lah senang
Sebenarnya diri kita. Kita datang mendapati imam sedang duduk dalam tahiyatul akhir dan imam sedang di sini sedang baca tahiyatul akhir. Lepas takbiratul ihram, apa kita kena buat? Wajib ia duduk bersama imam. Jangan tunggu ke atas tu. Tunggu diri tegak, ya, imam bagi salam, terus dia sambung Fatihah, mula Fatihah. Tidak. Kalau kita datang, imam dah duduk tasyahud akhir untuk baca tahiyatul akhir, maka lepas takbiratul ihram, wajib ia duduk bersama imam. Syarat nak takbiratul ihram tadi, mesti setelah berdiri betul, setelah berhenti pergerakan kita betul berdiri, baru kita mulakan dengan takbiratul ihram. Kalau nak cepat kerja imam yang duduk tasyahud, lalu dirinya belum sempurna betulnya, lalu dia takbiratul ihram, maka takbir itu tidak dikira sah, tidak sah. Kerana syarat sahnya takbiratul ihram ialah berdiri betul, ataupun kalau dalam kitab sebut berdiri tegak. Kenapa saya guna berdiri betul? Ada orang yang berdirinya tak tegak tapi betul. Ada orang yang berdirinya bungkuk tapi betul. Jadi senang kata, setelah berdiri betul bagi dia, baru dia boleh lafaz Allahu Akbar. Angkat tangan tu tak kira. Angkat tangan itu sunat. Okay? Jadi takbir itu perlu takbir yang betul, kemudian terus ikut apa perbuatan imam. Ini kiranya imam sudah duduk baca tasyahud akhir. Berikut, apakah sunat baginya turut membaca tasyahud? Tadi kita lepas takbir, imam dah sujud. Kedua imam dah duduk dalam akhir tu. Apa yang wajib kita buat? Bila kita dah takbir, kita wajib turun. Kita wajib turun ikut imam. Sebab kita dah niat jadi makmum, wajib kita turun. Masalahnya apakah sunat bagi kita membaca tasyahud itu? Menurut pendapat yang sahih, sunat bukan wajib lah gitu. Maka sunat saja kita baca tasyahud akhir bersama imam tu. Tak wajib pun, tak nak baca pun tak apa. Yang wajibnya kita turun ikut perbuatan. Baca, tak nak baca tak apa. Kita datang rakaat pertama, tak dapat rakaat bersama imam, rupanya itu rakaat akhir imam. Rakaat akhir imam, solat subuh lah contoh, solat zuhur ke maghrib. Datang solat maghrib, rakaat ketiga imam, pula rakaat itu patut rakaat satu kita, tapi kita tak dapat rakaat bersama imam, maka kita tak dapat rakaat. Jadi imam buat apa? Imam sedang baca tasyahud, maka bila lepas takbir ihram wajib turun. Kalau tak nak turun bersama imam, jangan takbir dulu. Tunggu imam bagi salam baru takbir, tak dapat pula ganjaran, rugi. Ini tasyahud akhir. Wajib ia duduk bersama imam. Apakah sunat dia baca tasyahud itu? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itulah bersama imam. Maka bukan wajib baginya membaca tasyahud kerana mengikut imam. Yang wajib ialah turun ikut imam itu. Baca tak wajib. Jadi kalau dia turun tak baca, tunggu imam baca. Imam bagi salam, dia pun naik. Naik untuk apa? Untuk nak dapatkan rakaat pertama dia. Bagi salam ada beberapa perkara lah hari ini. Yang afdalnya bagi salam bagi makmum ialah setelah salam imam yang kedua. Bagi saya lah berpegang, dan guru kita kata afdal kita bagi salam nanti adalah setelah salam imam yang kedua. Itu afdal. Sah bagi salam kita setelah imam habis salam pertama, tapi bukan tempat yang afdal. Sah bagi salam kita nak bagi salam nanti, sah bagi salam, beri salam setelah imam selesai salam yang pertama. Walaupun imam belum masuk pada warahmatullah, kita dah bagi salam, sah. Kerana lafaz salam yang wajib adalah assalamualaikum. Tidak afdal. Tak afdal apa? Tidak afdal kita bagi salam pada salam pertama imam. Saya tetap berpegang afdal bagi salam bagi makmum setelah selesai salamnya kedua imam. Boleh tak saya nak bagi salam
di salam pertama imam boleh, syaratnya mesti telah mim cukup, telah wakaf mim tu cukup. Assalamualaikum, baru kita boleh masuk as. Kalau mulut imam yang bagi salam tu kita nak cepat, baru Assalamualaikum, maknanya belum sampai waw, kita pun dah masuk as, maka solat yang kita laksanakan itu tidak sah. Sebab ada dua tempat yang imam mesti selesai dulu dalam sembahyang. Dua tempat wajib imam selesai dulu baru makmum boleh buat. Okay. Apa tempat itu? Lafaz takbiratul ihram. Wajib imam selesai dulu baru makmum boleh lafaz Begitu juga dengan lafaz salam. Wajib imam habis dulu baru kita boleh lafaz as. Dah jelas. Lafaz takbiratul ihram bila kita jarang kita menyertai, jarang kita menyamai. Siapa yang menyertai imam dalam takbiratul ihram, maka sembahyang dia tak sah. Bagi yang makmum, sembahyang seorang-seorang kita tak cerita imam makmum. Lafaz salam tak perlu nak tunggu warahmatullah, tak perlu. Lafaz salam tak perlu nak tunggu warahmatullahnya imam wa barakatuh. Assalamualaikum, maka makmum dah boleh beri salam. Tapi apa hukumnya? Hukumnya tak ada hukum apa kan? Sembahyang yang sah, tak batal sembahyang. Tapi syarat mesti telah lafaz salam telah sempurna pada mim itu. Dalam membaca tasyahud ini, jangan risau, makmum tak wajib baca bagi makmum masbuk, tak wajib. Bagi makmum yang mengikut yang tak masbuk, yang muafiq pun tak baca tak apa. Dalam sembahyang zuhur nanti, kita bukan orang masbuk, kita orang muafiq. Sama-sama dengan imam rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat kedua imam baca tasyahudil awal. Bagi makmum duduknya tu wajib, bacanya tak wajib. Itu duduknya itu wajib, bacanya tak wajib. Okay. Dan satu pendapat kata begini, duduknya pun tak wajib, diri je terus. Itu betul, itu yang kuat disebut. Kalau imam baca tahiyatul awal, makmum yang tak nak baca kerana ikut imam, ada pendapat kata wajib duduk. Tapi dalam masalah satu lagi apa? Kalau tak nak baca, boleh diri tunggu di atas. Imam baca tahiyatul awal, kita terus diri tegak. Sama ada kita nak baca Fatihah dulu ke atau nak tunggu imam naik, tak kira lah. Kan nyusah tu kan. Baik, sama-sama duduk tunggu. Sebab itu ada hukum bagi makmum kalau di rakaat nak naik rakaat ketiga, rupa-rupanya imam baca tahiyat awal, kita pun terus berdiri. Berdiri kerana apa? Kerana lupa atau tak tahu yang imam tu rupanya duduk tahiyat awal rakaat kedua. Maka pendapat mengatakan dalam fiqh ni kata wajib turun kerana tak sengaja. Makmum imam tak diri rakaat ketiga, dia pergi diri. Kenapa? Kerana dia tak sengaja, kerana dia diperdaya oleh imam. Imam pun kadang-kadang nipu juga lah sembahyang, bukan main-main punya tipu. Imam sini taklah. Patutnya lepas sujud kedua di rakaat yang kedua, untuk duduk tahiyatul awal, takbir intiqalnya patutnya pendek. Ini penipu ni, Pak Imam penipu kan. Patutnya takbirnya pendek. Allahu Akbar. Kenapa? Itulah paras ataupun qadar panjangnya takbir untuk duduk tahiyat awal. Tapi ni imam dulu tipunya makmum. Makmum semua khusyuk. Allahu Akbar. Makmum memang satu juga. Dia pergi tak tengok, dia pergi diri semua sekali. Tengok imam duduk. Seorang je. Ini penipuan Pak Imam kan. Sini kita tak jumpa. Kerana takbir intiqal tu menipu, memperdaya. Kena pula jemaah buat kerja makruh, sembahyang kejam, memang kasar rasanya. Dia pun diri terus. Nak tahu rupanya makmum, rupanya imam baca tahiyat, yang diri tak sengaja wajib turun. Sebab itu ada pendapat, kat situ ada pendapat kata wajib. Tapi kalau kita diri sengaja, memang saya tak nak ikut imam baca tasyahud awal, saya nak diri je tak apa.
Saya tak nak baca. Siapa yang suka lah. Sembahyang pun macam gitu juga. Pemalas ya. Sembahyang suruh baca pemalas. Dia diri sengaja tak sengaja. Kalau diri sengaja, jangan turun. Kalau diri tak sengaja, turun. Berbanding dengan imam. Imam patut duduk tahiyat awal. Takbir panjang dan agak-agak ni makmum sujud. Ini diri rupa betul imam diri rakaat ketiga. Makmum pun duduk tahiyat awal. Subhanallah. 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 Orang kerja punya makmum dah benda dia biar je lah dia nak diri. Dia punya suka dia tak nak baca. Imam pun turun je imam batal. Dia diri sengaja tak tadi? Tak sengaja kan? Diri tak sengaja. Turun dia batal. Sengaja ke tak sengaja dia batal. Berbanding dengan makmum. Makmum diri tak sengaja jangan turun. Allah SWT. Diri tak sengaja turun. Kerana imam sedang duduk. Kerana qudwah. Kerana apa? Mengikut imam. Diri sengaja jangan turun. Boleh kan nak buat nanti sembahyang zuhur, imam baca tahiyat awal, kita diri selambut je. Kau bacalah kau seorang. Kita terus dengan Fatihah di rakaat ketiga. Kita dapatkan rakaat ketiga, imam sedang baca tasyahud awal. Tak apa. Kenapa kata macam itu? Sebab tahiyat awal imam baca, kita boleh tinggal. Imam tinggal, kita mesti tinggal. Kan jadual dulu dah bagi. Tahiyat awal, imam baca, kita boleh tinggal. Diri ya terus. Imam tinggal, kita wajib tinggal. Jangan mandai-mandai imam tinggal belakang 10 sop. Subhanallah. Subhanallah. Yang ni tak kuat, ujung semua. Subhanallah. Tak payah, dah cukup diri je semua menyibuk je. Siapa yang nak terus duduk baca tahiyat awal juga kena niat mufarakah. Sekali lagi, siapa yang dia rasa tak sempurna ni, tak baca tahiyat awal, dia nak baca juga, dia wajib niat mufarakah. Kalau dia tak niat mufarakah, imam naik tahiyat, dia duduk, dia baca tahiyat, solat tahiyat awal imam buat, kita boleh tinggal, tak buat, kita tak payah buat. Bila imam tinggal, kita mesti tinggal. Jangan memandai nak buat macam itu. Tak payah nak dipanggil dia, nak ditalkinkan subhanallah. Mana dia ajarkan, dia ajak dia turun semua, dia tak payah. Apa hukum kita tadi baca tahiyat awal lepas takbir, imam duduk tahiyat awal atau imam duduk tahiyat akhir? Duduknya itu aja. Bacanya tak apa. Kerana kita telah takbir ihram. Mungkin dalam tasyahud akhir. Maka disebut apa hukum kalau orang tanya, saya masbuk, saya datang imam sedang tahiyatul akhir, saya duduk tahiyat akhir. Duduknya wajib, bacanya tak wajib. Sebab itu bukan tempat bacaan kita. Habis kenapa turun? Kerana qudwah, kerana mengikut akan imam yang kita lantik dengan niat usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ma'muman. Dan kita dah lantik dia, kita makmuman, mengakulah sebagai makmum pada kau, ikut dia. Berkata ulama disebut Ar-Rafi'i, An-Nawawi juga, masbuk itu tidak wajib membaca tasyahud tanpa khilaf. Tak ada lagi kata khilaf. Ulama kata yang ni kata wajib, tak ada. Yang tadi tu tak ada, dia tak ada khilaf. Semua ulama kata tidak wajib, tak ada yang mengatakan wajib. Tetapi duduk tasyahud itu sahaja yang wajib. Itu dah sebut tadi. Menurut persepakatan ulama, kerana mengikut imam itu hanya wajib pada perbuatan, pada af'al dan pada aqwalu, iaitu mahsubah, kata-kata yang dikira bagi imam. Kita mana bacaan tidak wajib diikut, tapi perbuatan wajib. Begitu tuan-tuan hari ni. Kalau mungkin kalau saya belum sebut, di masjid kita ni tak ada yang uzur sembahyang, tak boleh diri lama, semua tahan kan. Dia tak boleh tahan dengan imam baca Fatihah, contoh dia duduk. Kan secara sahnya bacaan suratul Fatihah pada sembahyang wajib dia mesti dibaca dengan dalam keadaan berdiri. Secara sah tu sembahyang wajib suratul Fatihah mesti dibaca dalam keadaan berdiri.
Syarat sahnya bagi yang mampu. Bagi yang mampu, bagi solat wajib. Apa solat wajib? Solat fardu 5 waktu, semua wajib. Alhamdulillah. Lagi apa yang wajib? Solat qada. Lagi apa yang wajib? Solat nazar. Jadi ini 3. Lagi apa yang wajib? Solat i'adah. Solat i'adah tu sunat. Solat i'adah tu mengulang sembahyang, hukumnya sunat. Tapi kita ulang apa? Kita ulang sembahyang wajib. Ulang sembahyang hukumnya. Yang kita ulang tu sembahyang wajib. Maka i'adah tu, nak mengulang sembahyang tu, wajib baca Fatihah dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram pun berdiri bagi yang mampu. Jadi berapa tadi? Solat fardu, solat qada, solat nazar, solat i'adah, solat mengulang. Mudah-mudahan kita jelas lah mengulang. Kita dah lama dulu kan kalau nak ingat mengulang. Kita duduk di laut nak pergi ke darat. Di laut kita telah sembahyang subuh di Surau Raja. Kita nak ke darat, kita nak pergi ke Kampung Sultan. Okey. Kita lalu Masjid Al-Hidayah. Di Kampung Raja saya dah berjamaah 2 orang. Di masjid sini ada 222 orang. Okay. Maka dalam perjalanan kita melalui tempat yang kita lalu ada masjid yang jamaahnya lagi ramai, singgah solat subuh sekali lagi. Itu namanya i'adah. Solat itu takbir berdiri, Fatihah berdiri. Solat itu takbir berdiri, Fatihah berdiri. Itu dia. Jadi ada berapa tadi? Nazar sama juga. Kalau saya dapat itu, dapat ini, dikurniakan itu, dikurniakan ini, saya nak sembahyang 2 rakaat. Sembahyang itu wajib. Sembahyang itu tidak tertunai kalau 2 rakaat itu dilaksanakan dengan duduk. Bagi yang mampu berdiri. Tak mampu berdiri pun tak apa. Jadi tuan-tuan, andai kata kita sampai ke masanya itu nanti, kita nak juga datang berjamaah kerana insya-Allah ganjaran tentu lebih punya orang yang berjamaah dalam keadaan yang uzur, dia datang juga terhiri-hiri, terhesut-hesut. Orang datang juga dihantar lagi, dijemput lagi. Tiba-tiba sembahyang tak tahan berdiri. Ketika imam baca doa iftitah, baca je Fatihah. Doa iftitah sunat tu. Habis saya mendahului imam tak apa. Yang jangan mendahului imam ni apa? Takbiratul ihram dan lafaz salam. Yang lain tak apa. Jadi imam, contohlah kan, solat subuh tadi, surah A'la tu panjang. Imam dah baca doa iftitah, panjang tu masa dia. Kemudian imam baca surah kan, baca. Dalam imam baca surah tadi kita menunggu, kita tak baca. Dalam imam baca Fatihah kita tunggu. Dalam keadaan kita tunggu, kita tak tahan berdiri, kita duduk. Kita tadi tunggu imam baca Fatihah kan. Lepas tu kita pergi duduk. Imam waladdallin. Amin. Kita pun baca Fatihah. Nak duduk ke nak diri? Siapa baca Fatihah terus dengan duduk, sedangkan tadi dia boleh berdiri, Fatihah dia tak sah. Mana sahnya? Sedang dia boleh berdiri. Kalau ketika itu dia boleh berdiri, berdirilah. Tapi tuan baik, tadi imam baca doa iftitah, imam baca Fatihah, kita pun ikut dia. Dapatlah baca surah Fatihah 3 ayat, duduk tak apa. Dalam duduk baca habis. Imam belum habis baca Fatihah, tak apa. Solat zuhur, imam belum habis Fatihah, kita dah terbelung. Solat zuhur, imam belum habis Fatihah, dah kita dah berhenti, tak apa. Bacaan 2 saja tu yang jangan sama, jangan potong. Lafaz takbiratul ihram dan lafaz salam. Ini tak ada. Ini mesti imam dah selesai baru kita mula. Tapi kalau suratul Fatihah, apa lagi yang rukun baca? Suratul Fatihah, lagi apa? Tahiyatul akhir, lagi apa? Salawat atas Nabi dalam tahiyat akhir. Itu jaga-jaga tu. 3 tu tak ada masalah, potong tak apa. Kan dia 5 je kan? Baca ni 5 je. Apa dia? Takbiratul ihram, jangan potong, jangan sama. Fatihah, potong tak apa. Lagi apa? Tahiyatul akhir, potong tak apa. Lagi apa? Salawat atas Nabi, Allahumma salli ala, potong tak apa. Salam jangan, tunggu. Jangan mentang-mentang dia dah habis, innaka hamidun majid, imam baru Allahumma salli ala Muhammad. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Sah lah. Sembahyang dia tak sah macam ni.
kerana dia potong. Yang lainnya tak apa. Jadi bagi yang kita takut nanti kita pun sampai ke masanya itu. Apa masanya? Kita diuzurkan, tak boleh diri lama. Maka lagi disukai lah, mustahabah disukai orang ni. Kalau dia tak mampu nak lama, doa iftitah tak baca tak apa. Terus baca yang rukun terus, basmalah terus. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tak tahan. Duduk sambung ar-rahmanirrahim. Terus habis waladhdallin, imam baru nak mula baca Fatihah. Tak apa. Kerana memang kita diberi istimewa lah, kita diberi istimewa. Berbandingkan datang kita duduk sama-sama takbir diri, betul, takbiratul ihram wajib berdiri, betul, kita takbir Allahu Akbar, tapi kita tunggu, lepas tunggu kita duduk tu dalam duduk tak tahan diri, kita duduk tunggu imam baca Fatihah habis, imam habis baca Fatihah, kita pun baca Fatihah dalam keadaan kita duduk. Siapa kata sah? Tak sah, sebab kita mampu diri. Kalau nak baca juga, kalau begitu nak buat tak apa, berdiri. Lepas tu tadi dah duduk dah. Kenapa? Kerana menunggu imam. Tak apa, duduk. Kemudian imam habis Fatihah, kita pula baca, sila diri. Tak apa. Jangan dah mampu diri dia tak baca. Dia jaga-jaga sembahyang sunat tak kisah. Sembahyang sunat, salat tarawih pakai naik dekat bangku ramai. Besok tarawih sediakan bangku panjang, semua duduk. Imam sekali duduk. Panjang bangku. Tak mengapa. Itu dalam kena jaga-jagalah. Ini dalam masalah sembahyang duduk. Sembahyang sunat tak. Tapi ada pendapat solat fajar pun tak boleh sembahyang duduk. Kerana apa? Nabi menitik beratkan solat fajar lebih daripada solat-solat lain, dah macam solat wajib lah. Tapi kita tetap mengatakan dia itu sunat. Sunat yang dituntutkan. Sunat muakkadah yang lebih dituntut. Berikutnya, jika masbuk, ada nak tanya tak? InsyaAllah. Jika masbuk mendapati imam sedang rukuk atau selepas rukuk, maka ia tidak disunatkan membaca doa iftitah. Kita ni orang yang datangnya lambat. Imam sedang rukuk ataupun imam dah sami Allahu liman hamidah, kita dah tak payah lagi nak baca doa iftitah. Kalau imam sedang rukuk, lepas takbir terus dapatkan rukuk, nak dapat rakaat yang ni. Atau kalau imam dah selepas sami Allah, selepas rukuk i'tidal, maka tidak lagi nak baca doa iftitah. Tak apalah aku baca doa iftitah, nanti boleh sujud sama imam. Memang ada ruang tu, ada ruang. Imam kita takbir, kita ni memang tak dapat rukuk ni kita pun baca doa iftitah, memang tak dapat rukuk pun. Jadi kita baca beberapa rakaat, dah tak payahlah. Okey. Sama ada pada ketika itu, ketika imam sedang rukuk, ataupun ketika imam bangkit daripada rukuk, ataupun pada awal rakaat selepas itu. Yang rakaat ni tak dapat ni, rakaat satu kita tak dapat. Kita datang, imam sedang rukuk, lepas takbir tak boleh kejar, imam pun sami Allah. Imam kita datang takbir, imam pun sami Allah, memang tak dapat rakaat. Adakah kita disuruh baca doa iftitah? Tidak. Bila nak baca tak ada lagi. Okey, nanti kita pun naik, kita pun ikut imam sujud. Duduk antara dua sujud, imam naik rakaat kedua, kita pun naik rakaat satu kita. Adakah rakaat satu kita itu dituntut baca doa iftitah? Maka juga dikatakan tidak, sama ada pada ketika itu ataupun pada awal rakaat nanti. Untuk rakaat pertama kita di rakaat kedua imam, kita sangka ni rakaat pertama ni bermulanya rakaat aku, maka aku baca doa iftitah lah. Okey, dah tak ada lagi dah. Jika ia sedang mendapati, sebalik ini, jika kita yang masbuk mendapati imam sedang tasyahudil akhir, setelah takbiratul ihram, ia pun duduk dan sejurus selepas itu imam memberi salam. Maknanya tak ada apa-apa dah, dia duduk, imam pun bagi salam, kemudian ia bangun untuk meneruskan solatnya, maka pada ketika itu ia juga tetap tidak disunatkan membaca doa iftitah, kerana masa untuk membacanya sudah luput. Kerana apa? Masa telah panjang ditinggalkan. Sama juga dalam ukurannya apa? Kita datang lepas takbir, imam duduk tahiyat akhir. Kita pun tadi kan hukum dia wajib terus duduk, tak wajib baca.
Kemudian imam bagi salam, kita naik untuk rakaat satu kita. Adakah kita disuruh baca doa iftitah? Juga tidak. Salat sunat baca doa iftitah tak? Tadi tahiyatul masjid kita baca doa iftitah tak? Ada baca doa iftitah ke dalam salat sunat? Nampaknya semua macam tak baca je muka. Sunat baca juga. Kenapa kita tak nak baca doa iftitah? Salat sunat ustaz. Tak. Tapi tengok gaya muka macam tak baca doa iftitah je. Salat sunat baca doa iftitah. Kita tak baca. Tak apalah. Tak baca tak boleh, sunat saja. Sunat tu sunat hayat. Sunat yang ringan. Tak baca tak mengapa. Tapi adalah sangat disukai, pujilah Allah. Allahu akbaru kabira. Engkau lah yang maha besar ya Allah. Yang besar siapa lagi? Allah lah. Walhamdulillahi katsira. Puji pada engkau banyak-banyak ya Allah. Kan tak salah tu baca. Kita khawatir hari sekarang kita tertinggal doa iftitah. Setiap sembahyang sunat. Kerana sembahyang fardu seorang-seorang pun tak terbaca. Tapi kalau dalam hal macam ini tak baca tak apa. Dalam hal macam ini kita tak baca. Memang ada dalam masbuk ni lah dikatakan tak baca tak apa. Diberi kelonggaran. Namun demikian sekiranya imam itu memberi salam sebelum sempat masbuk itu, berbeza dengan ini. Andai kata kita lewat betul lah ni, datang ni lambat akhir punya lambat yang terakhir. Namun demikian sekiranya imam itu memberi salam sebelum kita iaitu masbuk sempat duduk, baru takbir Allahu Akbar, imam pun Assalamualaikum. Nak takbir semula ke? Pakai ke takbir tu? Kita baru takbir Allahu Akbar, imam pun Assalamualaikum. Pakai ke takbir tu? Allah tak jadilah pula. Baru takbir imam bagi salam. Tunggulah, imam tak faham ke apa? Kalau ada makmum, contohlah, marah imam tu. Lain kali kalau dengar aku takbir, kau tunggu lama sikit. Marah imam, nak suruh nunggu dia je. Pagi subuh ni dia, subuh besok dia lagi. Sebulan daripada lepas, asyik muka dia je. Jangan tunggu ya, tinggal sibuk. Jadi tak payah takbir lagi sekali, terus je dengan kita berada di atas tu. Yang ini doa iftitah. Allahu Akbar. Kita tak sempat pun nak duduk bersama-sama tasyahud akhir, imam bagi salam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka tak perlu ini baca doa iftitah. Yang lain tadi tak. Kalau dengar imam bagi salam Assalam, niat keluar je. Habiskan niat keluar, aku tak ikut kau. Assalam, jangan ikut. Itu salam tak sah. Dia assalam, assalam, bukan jangan yang panjang doanya bukan. Jangan ikut, dia tak boleh tambah-tambah baris kan. Kita dengar imam ni sembahyang sama dia tak apa. Sembahyang tu tak sah. Jangan, dia bukan Okey, jadi kita nampak kedudukan kita kena baca doa iftitah. Jangan tak baca. Yang ini baca. Tak baca boleh tak? Saya takbir Allahu Akbar, imam bagi salam. Saya mestikah baca doa iftitah? Tidak. Doa iftitah ni sunat hayat. Yang tak baca siapa? Yang tak baca pemalas. Itu jawapan paling geram aku dengar kan. Yang tak baca tu yang pemalas. Dengan Allah pun hijrahlah kita, hari kita hijrah ya. Kita hijrahnya apa tuan-tuan? Kalau memang kita tak pernah tinggal sembahyang 5 waktu, betul? Sebab kita tak berani nak tinggal, tak berani kita, ya Allah, takut kita tinggal. Kita hijrahkan kalau sembahyang 5 waktu, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Untungnya apa? Awal waktu rugi sikit je. Masuk zuhur pukul 1, sembahyang zuhur pukul 3. Ini sah, tak ada masalah. Hijrah hari ini. Masuk zuhur pukul 1, secepatnya kalau kita bersendiri rumah, segera seberapa segera. Hijrahnya apa? Cepatkan sembahyang. Bukan lajukan sembahyang. Bukan selalu sembahyang zuhur 10 minit. Hari ni tahun baru 1445 sembahyang zuhur 2 minit. Pelencing gila kan. Bukan hijrah tu. Hijrahkan cepat waktunya tu. Kita hijrah lagi waktunya.
Siapa yang dah dapat jaga awal waktu, hijrahkan masanya dengan berjamaah. Hijrahkan lah, ni tahun baru ni. Tahun ni dah nak habis lah dunia ni. Dah 1445 kat ni. Main dia. Dah tinggal dunia dah nak habis ni. Dan siapa yang dah dapat jaga berjamaah, hari ni hijrahkan diri kita berjamaah di mana tempat azan diazankan. Hijrahkan. Ni penutup di penghujung kita lah ni, di penghujung kita. Sembahyang 5 waktu sungguh-sungguh, tak akan tinggal. Kan? Dalam 5 waktu sungguh-sungguh tu, dia akan nampak kesungguhan orang sembahyang kerana Allah, awal waktu tak akan tinggal. Dalam awal waktu tu akan nampak dia sungguh-sungguh kerana Allah, dia berjamaah, tak akan tinggal. Apa lagi? Dalam berjamaah tu akan nampak sungguh-sungguhnya, tuan-tuan, sampai dia tersungguh-sungguh lah kalau dia datang. Di mana tempat azan diazankan, jangan tinggal. Kita hijrah hari ini. Ini nama hijrah kepada yang lebih nak dekat kepada Allah. Kalau dulu 5 waktu memang kita tak tinggal. Kadang-kadang kita tinggal awal waktu. Kenapa? Adalah sebab. Sebab tu tak pakai lah. Kalau sebab yang diuzurkan tak adalah, dibolehkan. Kadang-kadang lambat. Cuba kita hijrah. Jangan jumpa lagi tahun ni lambat waktu hijrah. Dalam awal waktu, hijrahkan kepada berjamaah. Mungkin sebelum ni 1444 kita ada tinggalkan solat berjamaah kan. Dalam hijrah berjamaah, dalam berjamaah tu nampak sungguh-sungguh kan kalau kita tinggalkan rumah. Dia nampak sungguh-sungguh. Yang perempuan tak ada kan, lelaki. Dia baru nampak sungguh-sungguh sebelum masuk waktu 10 minit, 20 minit sampai masjid. Ni tak. Imam dah balik 10 minit baru sampai masjid. Sungguh-sungguh juga tu, sungguh-sungguh pergi masjid. Patutnya 10 minit lagi dah sampai masjid. Ni imam dah balik 10 minit dah. Dia baru sampai masjid. Bulan lepas macam itu. Bulan ni macam, bulan tahun lepas macam itu, tahun ni macam itu juga. Okay, itu penghijrahan yang sangat-sangat bernilai lah hari ni. Tanda kita ni dah habis dah. Siapa yang hari ni boleh kata, saya biasa sebut. Kita sekarang berada di zaman, kita bertuah lah sekarang. Berada di zaman akhir umat. Kita bertuah berada di zaman akhirnya umat. Dan tu pula dalam akhir umat tu, umat terdulu bila akhir ada lagi Nabi lagi, kita dah habis dah, tak ada dah. Tuan-tuan, tanda kita sekarang berada di dalam zamannya akhir zaman. Zaman bahasa Arab, akhir masa dah. Inilah akhir zaman ni, hujung zaman. Dan dah dekat dah, kita dah ke pinggir dah. Jadi yang paling dekat dengan kita sekarang ialah apa dia? Kita dah di akhir umur sebenarnya. Umur berapa tahun? Umur 30 tahun. Itu akhir umur lah tu sebenarnya. Umur berapa tahun? 60 tahun. Itu akhir umur lah tu. Yang paling dekat dengan kita ni, dalam kita berada di zaman akhir ini, berada di umat akhir, yang paling dekat kita ni sini. Allahu Akbar. Sini paling dekat. Jadi sementara ada ni Allah bagi kita peluang sebenarnya hari ini dihidupkan lagi, diberi pinjam lagi umur sampai 1445 sebenarnya, dia nak kita tambah lagi. Kita dekat lagi dengan Allah. Mudah-mudahan ada kira-kiranya lah di sisi Allah Ta'ala. Kita buat penghijrahan saban hari. Hijrah ni tak wajib. Tinggalkan rumah ke masjid tak wajib. Yang wajib ialah pada hari Jumaat, lelaki akil balik wajib. Tinggalkan rumah wajib. Itu perintah macam Nabi hijrah daripada Makkahul Mukarramah, jadi wajib pergi ke Madinatul Munawwarah. Nabi tak pergi dulu, sahabat jalan dulu. Ke Habasyah jalan dulu. Nabi tunggu perintah Allah. Perintah Allah kata pindah, baru Nabi pindah. Nabi tak akan buat macam mana Nabi Yunus. Tak, kita tak salahkan Nabi Yunus. Nabi Yunus bila dakwah ditentang, tak ada yang nak ikut dia, beberapa yang ikut, Nabi tinggalkan kampung dia. Allah bagi Nabi Yunus pengajaran. Duduk dalam 3 kegelapan, masuk laut sana, 1 kegelapan, ditelan ikan 1 gelap, dalam laut 2 gelap, waktu malam lagi 3 gelap. Dalam 3 kegelapan, gelap perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya suasana malam tu dah tengkurang. Jadi Nabi tak tinggalkan Makkah sebelum perintah Allah. Bila perintah hijrah, wajib tu. Kita ni orang kampung kita, hari Jumaat dia wajib tinggalkan rumah. Kerana apa? Kerana fardu ain. Hari lain fardu kifayah. Orang perempuan dia nak ke masjid jadi wajib bila dia nasar jadi wajib.
Namun demikian sekiranya imam itu memberi salam sebelum sempat masbuk itu duduk tadi, maka pada ketika itu masbuk itu disunatkan membaca doa iftitah. Doa iftitah sunat. Sebab itu saya tadi tu sunat itu sunat hayat. Sunat sangat ringan. Siapa yang datang berjamaah dia sampai usia dia uzur dia nak juga berjamaah, takbiratul ihram saja baca Fatihah saja. Lepas baca Fatihah duduk, tak apa, duduk aja tunggu. Kenapa duduk ni? Tunggu imam. Namanya qudwah. Menunggu imam untuk rukuk. Baca Fatihah. Dapat habis Fatihah 7 ayat. Okey, dia tak tahan diri. Baguslah duduk, tak apa. Habis imam baca surah, tunggu dengan duduk. Lagi afdal berbanding kita tunggu dah tak tahan, kita pun duduk. Lepas duduk Fatihah kita baca dengan duduk. Jadi mudah-mudahan tak ada kesilapan di situ. Insya-Allah orang yang hari ini dalam zahirnya dia ni nampak macam tak kuat, tapi dia punya ruhnya tu kuat. Ada orang yang zahirnya kuat tapi ruhnya tak kuat. Tak sampai-sampai nak pergi tangga masjid. Apa? Tak sampai-sampai. Zahirnya kuat tapi ruh dia, rohani dia tak kuat. Ada orang tu yang dah lemah dah. Sanggup nak jalan juga tu. Nak ke masjid. Itu kenapa? Kena ruh dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih saya, pilih tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan ada manfaat juga kita seketika majlis ilmu dalam masbuk muafiq. InsyaAllah akan datang kita pada masbuk tidak sempat mendapat satu rakaat bersama imam dalam rakaat kedua solat Jumaat akan datang. Aku lupa lihada. Na'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa 'adalid da'i wa khaybatir raja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.